sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum pembuka bicara. Salam sembah saya tulurkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Kami dari kumpulan 1 ingin membincangkan tentang isu yang sedang hangat diperkatakan, iaitu ke manakah hala tuju pelajar lepasan matrikulasi. Program matrikulasi merupakan satu laluan yang popular untuk lepasan sijil pelajaran Malaysia untuk melanjutkan pembelajaran di peringkat universiti. Program matrikulasi biasanya berlangsung selama 1 tahun ataupun 2 tahun, bergantung kepada jenis-jenis kursus yang diambil. Program ini mempunyai banyak kelebihan, menjadikannya pilihan utama bagi mereka yang ingin meneruskan dalam bidang sains ataupun perakaunan. Tempoh pengajian singkat memberikan kelebihan kepada pelajar kerana mereka dapat melanjutkan ke peringkat ijazah dengan lebih cepat. Selain itu, program matrikulasi juga menyediakan peluang yang besar untuk melanjutkan pelajaran ke universiti awam. Ini kerana kurikulum matrikulasi diadakan khusus untuk memenuhi syarat kemasukan universiti. Dari segi keuangan, program matrikulasi menawarkan yuran pengajian rendah ataupun hampir bercuma. Hal ini sangat membantu meringankan beban kewangan keluarga, terutamanya bagi mereka yang datang daripada golongan berpendapatan rendah. Di samping itu, pelajar matrikulasi juga menerima allowance sehari hidup pada setiap bulan yang sedikit sebanyak membantu mereka menampung pembelajaran harian sepanjang tempoh pengajian. Kesimpulannya, program matrikulasi menawarkan pelbagai kelebihan yang dapat membantu pelajar mempersiapkan diri untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat universiti dengan tempoh pengajian singkat, yuran pengajian rendah, kurikulum tersusun serta kehidupan kampus yang berstruktur. Pelajar yang memilih laluan ini dapat menikmati pelbagai manfaat dalam usaha mereka mencapai kejayaan akademik dan kejayaan pada masa hadapan. Antara cabaran utama bagi lepasan pelajar matrikulasi ialah keraguan untuk menyambung pengajian kerana kos yang tinggi. Kos ini melibatkan yuran pengajian, sara hidup, tempat tinggal dan bahan pengajian. Masalah ini lebih terasa dalam kalangan pelajar dari keluarga B40 yang mungkin sukar untuk menampung perbelanjaan besar ke universiti. Ramai berfikir bahawa lebih baik untuk terus bekerja kerana dapat membantu keluarga dengan pendapatan berbanding menambah beban kewangan jika melanjutkan pengajian. Tambahan pula keraguan terhadap pinjaman pelajaran dan ketidakpastian untuk mendapat beasiswa turut menyumbang kepada keputusan ini. Selain itu, kurang pendedahan mengenai peluang pengajian turut menjadi masalah kepada pelajar lepasan matrikulasi. Tambahan pula kekurangan informasi ini turut mengakibatkan pelajar terlepas dari jari penting untuk memohon kursus yang diinginkan. Mereka tidak mempunyai maklumat yang jelas tentang hala tuju setelah tamat pengajian, menyebabkan kebingungan dalam membuat pilihan. Situasi ini semakin memperburukkan keadaan dan menambahkan kekeliruan sehingga mendorong mereka untuk tidak menyambung belajar dan memilih untuk bekerja. Pada 29 dan 30 September 2022, pihak Kolej Matrikulasi telah mengadakan satu program Karnival Pendidikan Kerjaya yang telah mendapat kerjasama daripada universiti-universiti awam di Malaysia seperti Universiti Sains Malaysia, Universiti Teknologi Mara dan banyak lagi. Program ini telah banyak membantu pelajar dalam menentukan hala tuju mereka kerana para pelajar dapat mendengar sendiri penjelasan yang jelas lagi tepat daripada pihak universiti itu sendiri. Keberkesanan program ini telah terbukti apabila banyak kolej matrikulasi di seluruh Malaysia tidak melepaskan peluang untuk menganjurkan program Karnival Pendidikan Kerjaya untuk kesejahteraan pelajar mereka. Program Karnival Pendidikan Kerjaya merupakan satu program untuk memperluaskan pengetahuan pelajar tentang jenis-jenis kerjaya dan dapat diimplementasikan dalam bakat serta minat yang sedia ada. Program ini juga memberikan pendedahan ilmu serta pelbagai maklumat tentang kursus yang ditawarkan pada masa kini. Selain itu, pihak kerajaan juga memainkan peranan penting dalam membantu para pelajar menentukan hala tuju mereka selepas berjaya menamatkan pengajian di matrikulasi. Antara peruntukan kewangan yang disediakan kepada para pelajar ialah seperti pinjam-pinjaman yang kita tahu iaitu PTPTN. Selain itu, pihak kerajaan juga memberikan beasiswa seperti beasiswa Kementerian Pendidikan Tinggi. Dan akhir sekali,
kerajaan juga menyediakan bantuan keuangan seperti bantuan zakat dan asnaf kepada para pelajar yang ingin menyambung pengajian mereka ke peringkat yang lebih tinggi. Dengan adanya bantuan peruntukan keuangan daripada kerajaan ini dapat membantu pelajar, terutamanya pelajar daripada keluarga B40 untuk melanjutkan pengajian mereka di Menara Gading. Selepas tamat matrikulasi, pelajar mempunyai beberapa pilihan hala tuju untuk dipilih berdasarkan minat, prestasi akademik dan bidang yang ingin diceburi. Berikut adalah beberapa pilihan yang boleh dipilih oleh pelajar. Pertama, melanjutkan pengajian ke Universiti Awam atau institusi pengajian tinggi swasta. Permohonan Universiti Awam biasanya melalui UPU, iaitu Unit Pengambilan Universiti atau universiti swasta. Pelajar bolehlah memohon untuk memohon ke universiti pilihan sendiri. Pelajar yang ingin melanjutkan pengajian ke peringkat ijazah sarjana muda di Universiti Awam atau universiti swasta bolehlah menyambung aliran yang selari dengan bidang matrikulasi seperti sains, kejuruteraan dan perakaunan. Kedua, melanjutkan pengajian ke luar negara. Antara destinasi pengajian popular termasuklah Jepun, Amerika Syarikat dan Eropah, terutama dalam bidang perubatan sains dan kejuruteraan. Ketiga, menyertai pasaran kerja. Walaupun kebanyakan pelajar memilih untuk terus menyambung pelajaran, namun terdapat sesetengah pelajar yang memilih untuk terus bekerja setelah tamatnya matrikulasi. Mereka boleh terus bekerja sama ada secara sambilan ataupun menyertai kursus tambahan untuk menambah kemahiran teknikal. Seperti yang telah diperkatakan oleh Encik Syafiro, iaitu kaunselor Kolej Matrikulasi Kelantan dalam temu bual yang kami adakan bersama beliau. Sejak belakangan ini pihak kementerian telah membuat satu ni bahawasanya sijil matrikulasi itu ada setara dengan diploma dengan STPM. Maksudnya kalau untuk penjawat awam, awak dah boleh memohon penjawatan yang grade 29. Kalau minta polis contohnya awak dah dapat untuk minta penjawatan saja. Bahagian pentadbiran awak dah boleh dapat N29. Pegawai penjara awak dah boleh dapat jawatan sebagai inspektor penjara. Selain itu, kami juga telah menemubual beberapa pelajar matrikulasi untuk mengkaji sama ada berapa ramaikah yang telah tahu ke manakah hala tuju mereka selepas tamatnya matrikulasi. Adakah mereka sudah bersedia? Mari kita dengarkan kata mereka. Ke manakah hala tuju kamu selepas berjaya menamatkan pengajian di matrikulasi? Saya tak tahu sebab saya tak dapat lagi hala tuju saya ni. Masih sama-sama lagi. Pendidikan Sultan Idris ke UiT UPSI. Saya masih tidak tahu. Saya dah fikir je. Entahlah. Universiti Sains Malaysia. Mengikut kajian kami, 6 daripada 10 orang pelajar yang ditemubual mendapati diri mereka masih belum jelas tentang hala tuju sebenar mereka selepas berjaya menamatkan pengajian di matrikulasi. Hal ini kerana masih ramai pelajar yang masih belum bersedia untuk menempuhi pengajian yang lebih mencabar. Ditambah lagi dengan persaingan sekarang yang sengit. Kami telah menemubual salah seorang bekas pelajar matrikulasi itu sendiri yang telah berjaya menentukan hala tujunya. Beliau merupakan salah seorang pensyarah di Kolej Matrikulasi Kelantan. Mari kita dengar cerita beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zulfadli bin Zahari, biasa panggil saya Zul. Saya bermula dengan Kolej Matrikulasi Pulau Pinang pada tahun 2000. Dan seterusnya saya mendapat tawaran ke ijazah sarjana muda pendidikan sains dengan kepujian di Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjung Balin, Perak, dan tamat pada tahun 2026. Bermula pada 2014 sehingga 2024 sampai sekarang saya berada di Kolej Matrikulasi Kelantan. Semua pihak telah memainkan peranan dalam membantu pelajar menentukan hala tuju mereka. Sebenarnya pelajar itu sendiri perlu membuat pilihan terbaik untuk menentukan masa harapan mereka. Dengan ini, tamatlah sudah kupasan kami mengenai hala tuju pelajar matrikulasi. Gunakanlah waktu yang ada untuk menentukan hala tuju anda yang sebenarnya kerana anda merupakan masa depan negara.